Kuih Palestin. Mana Palestin? Sana. Lalu buka cepat. Hah? Kongan? Lupa. Lalu tak buka. Tak. Panik macam. Bismillah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat,
rahimakumullah, sambung suratul Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan belanjakanlah, infakkanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan sebab bersikap bakhil. Dan bagilah, yakni dengan sebaik-baiknya, segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berusaha membaiki amalan mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita melihat maksud pada ayat 195 ini, maka terlebih dahulu marilah kita belajar secara asas sedikit ilmu tajwid. Tak mau banyak, sikit aja. Apa yang kita sebut sebagai hukum waqaf muqarabah, atau dia panggil juga waqaf ta'anuq. Waqaf ni banyak jenis. Ada waqaf tam, dia panggil waqaf yang sempurna. Ada waqaf hasan, baik. Waqaf makna berhentilah, berhenti, waqaf. Ada waqaf qabih. Qabih makna buruk, berhenti di situ tak elok, dia panggil waqaf qabih. Seperti contoh, fawailul lil musallin, dia berhenti situ. Lepas tu dia sambung allazi, perbuatan dia berhenti pada musallin, celakalah orang yang semayang, makna ayat kan. Itu waqaf qabih, waqaf buruk, tak elok, berhenti situ. Walaupun tak berdosa, tak ada dosa, tapi tak elok. Dan kalau kita jadi imam, menunjukkan kita ni confirm imam Isa Okok. Bahaya. Kan? Makna kita tak berapa nak cerdik. Kena reti elok. Walaupun wakaf ni benda kecil aja, tapi peranan dia besar. Ada wakaf kafar, dia panggil wakaf yang memadai, berhenti situ okeylah, walaupun tidak sampai tamam wakaf sempurna, tapi ayat makna tak tergantung. Baik. Dalam Quran, simple lah, sekejap aja. Wakaf dia panggil wakaf muqarabah.
Waqaf yang muraqabah, maaf, waqaf yang apa dipanggil berdekatan, makna dia tu tak boleh pisah. Dan tanda dia pada 3 titik tu. Kan selalu jumpa ni ayat ni. Bila ada 3 titik tu pada 2 ayat, maka dia panggil waqaf muraqabah atau waqaf ta'nuq. Maka diperintahkan kita dalam ilmu tajwid untuk berhenti pada salah satu. Okey, tengok contoh mudah. Alif lam mim, zalikal kitabu la raib. Selepas kalimah raib ada 3 titik. Lepas dia fihi, lepas fihi 3 titik. Hudal lil muttaqin. Al-Baqarah, simple. Maka nak baca dia sama ada nak berhenti kena salah satu. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Wajah pertama, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wajah yang kedua, tu adab. Kita balunnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tak adalah salah. Tapi hang langgak SOP. Tu cerita dia. Hang sudah langgak SOP. Dia punya SOP dia situ. Oh, besok boleh lah. Entah ke darah di restoran, ikut meja dah, tak payah dorang-dorang, boleh balun lah. Jaga penjarakan. Besok boleh dah satu kereta ikut saiz kursi kereta, ikut saiz kapasiti kenderaan, tak ada lagi dah 2 orang. Alhamdulillah. Cuma hari ni Kedah mengamuk 185 dia main mana tu tahu. Cek tengok tadi telui. Kita cek tadi website kementerian, telui kiri 150 lebih kes. Hak kilang tu lah pewut tu. Cabut betul dah, elok dah. Kemarin 33 dia naik balik. Tak apa, yang penting boleh makan restoran. Boleh balon rokok, yang tu paling penting sekali. So kita baca, kita tak ikut SOP lah. Berdosa tak? So nak berhenti mana? Terpulang. Zalikal kitabu la raib. Inilah dia kitab la raib, tak ada ragu. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Atau zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah dia kitab, tak ada ragu bagi dia. Di dalam dia tak ada ragu dah. Hudal lil muttaqin. Begitu. Baik, kita baca ni 195 Al-Baqarah ni adalah hukum tajwid muraqabah, iaitu tuan-tuan muslimin muslimat, siapa ada Quran roja, kena berhenti salah satu. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ada 3 titik. Lepas tu wa ahsinu, ada 3 titik. Bila kita berhenti ila tahlukah, berhenti situ, maka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tengok apa beza pada harakat. Bila saya berhenti pada ila tahlukah, maka wa ahsinu mesti 4 dan 5 harakat. Apabila saya berhenti pada wa ahsinu,
Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Dia jadi dua harakat. Nampak? Tu hukum dipanggil waqaf muraqabah. Kalau tuan-tuan berhenti, muslimat berhenti pada ila tahlukah, kemudian sambung wa ahsinu, maka wa ahsinu itu menjadi 4 atau 5 harakat. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau berhenti pada wa ahsinu, maka wa ahsinu menjadi 2 harakat. Ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pilih mana nak baca, terpulang. Nah, tu dia. 3 titik tu dia panggil waqaf muraqabah atau waqaf ta'nuk. Baik. Okey, habis, simple yang itu. Ayat ini 195 Al-Baqarah. Kita pecahkan kepada 3 perbahasan. Pertama, persoalan infak. Wa anfiqu, nafaqah, infak. Infak, nafkah, lalu sebut nafkah. Nanti kita tengok nafkah, anfaqah, wa anfiqu, persoalan infak harta. Fi'il amar tu kata suruh, kata perintah dari Allah, bukan mudhari', bukan al-madhi, bukan past tense, bukan present tense, tapi kata suruh. Wa anfiqu, fa tu dia kasrah baris bawah, maka dia akan jadi fi'il amar. Kalau anfaqa, fa tu fathah, dia jadi madhi, telah infak. Nampak hebat bahasa Arab, ngubah baris berubah fi'il. Fa tu baris bawah, wa anfiqu, dia jadi kata perintah. Buatlah. Buatlah juga. Apa dia? Infak harta hangpa. Allah suruh. Kalau anfaqa, fa tu baris atas fathah, maka dia jadi telah pun infak. Dia jadi madhi, past tense. Jalasa, syaraba, anfaq, nanfaqa, macam-macam. Nak belajar Arab. Baik. Itu yang pertama. Bahagian kedua ialah jangan campak diri ke lembah kebinasaan. Dan bahagian ketiga ayat ialah persoalan tahsin ataupun mencantikkan ibadah. Baik. Muslimin dan muslimat, kalau buka kitab tafsir, perbahasan adalah sama. Apabila disebut wa anfiqu, infak harta, maka dibahaskan sama ada Ibnu Katsir, sama ada Al-Qurtubi, sama ada Hamka, sama ada Abrul Athir. Ini nama-nama kitab tafsir yang hebat. Semuanya bahas benda yang hampir sama, iaitu membelanjakan harta kamu ke arah kebaktian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibahaskan dalam kitab tafsir, termasuk wa anfiqu itu kamu belanjakan hartamu pertama untuk menunaikan haji dan umrah. Maknanya ada keinginan cita-cita, walaupun Covid dan tak lama lagi khabarnya ada meeting pengurusan untuk menentukan haji dan umrah bagi rakyat Malaysia oleh JAKIM dan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Itu dah masuk paper, tak lama lagi akan ada meeting dia untuk kita buat satu keputusan. Itu cerita lain. Yang penting keinginan kita. Ada tak menabung, ada tak cita-cita, tu paling penting. Itu paling penting. Itu termasuk wa anfiqu, kata ulama. Termasuk wa anfiqu adalah derma untuk jihad sabilillah. Orang nak berjuang di jalan Allah,
berjihad di jalan Allah, kita infak harta kita seperti yang sahabat-sahabat buat, dengan kuda yang diinfakkan. Ada yang bagi buah-buahan macam-macam, asalkan memberi harta di jalan Allah. Termasuk wa anfiqu itu ialah nafkahmu terhadap anak dan isteri. Sebagai suami, memberi nafkah kepada isteri, memberi nafkah kepada anak-anak. Ngerti? Sebab itu anak, ayah tak boleh bagi zakat pada anak, sebab tanggungjawab ayah bagi nafkah, bukan bagi zakat. Kena faham hukum. Maka kena belanjakan harta, bagi duitnya, nafkah bulanan pada isteri dan sebagainya. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita nak sebut beginilah, persoalan infak harta ni adalah benda yang cukup besar, yang mengembangkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Maksud saya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bagaimana kita nak murah rezeki. Istilah Melayunya murah rezeki lah. Makna rezeki jadi mudah, tak susah mencari rezeki. Nabi aja istanzilur rizqa bisadaqah. Pendek ya hadis Nabi. Nabi sebut istanzilur rizqa. Ada kalimah tanzil, tunazzalat, makna turun. Istanzilur rizqa. Ada kalimah tanzil. Tanzil makna turun. Maknanya, bahasa mudah kita, hampa panggillah rezeki ni. Hampa nak mudah rezeki, hampa panggil rezeki ni bawa turun. Biasalah dalam sunat duha pun kita doa, kalau rezekiku di langit, bawa turun ya Allah. Kan? Kalau rezekiku di bumi, bawa keluar ya Allah. Bila kata rezeki di langit, bawa turun. Dalam surah Az-Zariyat ada ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rezeki kamu. Allah sebut. Nah, Nabi kata istanzilur rizqa. Fahamlah malaikat yang bawa turun rezeki. Sehingga kata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Menggembara ke Alam Barzah, Al-Imam As-Suyuti menyebut bahawa ada dua pintu langit. Dua pintu langit yang akan ditutup Allah apabila seorang hamba itu meninggal dunia. Seorang yang beriman, seorang hamba Allah itu, dia meninggal dunia, dia meninggal aja kata Imam As-Suyuti, maka dua pintu langit ditutup Allah untuknya. Pertama, pintu langit yang turun rezeki ke atasnya. Ada pintu rezeki untuk kita. Malaikat bawa turun rezeki kita melalui pintu itu, menentukan rezeki kita. Maka pintu tu bila kita mati, Allah tutup. Tak ada dah. Tak ada dah rezeki. Selagi bernyawa, rezeki ada insya-Allah. Bila kata nak mati, rezeki tak ada dah habis. Rezeki kita akan habis bila kita dah tak ada dah rezeki, baru mati. Itu Nabi sebut. Itu kebenaran, kita tak boleh tolak. Walau setitik air tak ada dah, baru Allah ambil nyawa. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, mati aja kita, pintu rezeki tutup. Dan pintu kedua yang akan ditutup ialah pintu yang malaikat dok bawa naik
doa kita, amalan kita, malaikat bawa persembah pada Allah, maka pintu tu tutup. Sebab kita dah mati. Ini rezeki. Maka Nabi kata, istanzilur rizqa, kamu panggillah rezeki kamu, kamu bawa turunlah rezeki kamu, bisadaqah, dengan bersedekah. Bukan banyak jalan nak tarik rezeki ni. Solat sunat duha itu salah satulah yang ulama bincang, tapi banyak lagi. Antaranya ialah kerap bersedekah. Kerap kita tolong orang. Kita ni tangan rajin, tak seringgit, tak sikit, tak banyak kita bagi. Tuan-tuan muslimin muslimat, cuba tengok ayat 134 Ali Imran. Allah suntik semangat kita. Kena baca ayat mula dia 133 Ali Imran. Lepas tu baru nampak ayat bawah tu 134 Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Allah suruh kita cepat, jangan menangguh dalam bab keampunan Allah. Dalam bab kita minta ampun dengan Allah ni, jangan tunggu pencen. Nanti dulu lah, relax dulu lah. Relax apa? Besok pagi belum tentu kita boleh hidup. So jangan menangguh. Allah suruh asri', cepat, segera, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannah, dan kepada syurga, arduhas samawati wal ard, syurga yang luahnya luah langit dan bumi. Ni Allah nak ajar apa? Tak tergambar keluasan syurga. Otak manusia dia boleh tengok tak langit bumi ni luas. Tu Allah ajar sekadar faham otak kita. Tetapi syurga tak terbayang luas dia. Tara langit bumi, ya Karim, langit tu punya luas. Ada satu bintang ke satu bintang, perjalanan dia, kalau cahaya cross bintang tu, cahaya mengambil masa 1,000,000 tahun baru sampai bintang tu. Luas mana angkasa? Luas mana langit? Perjalanan satu bintang ke satu bintang, ada yang sampai 1,000,000 tahun baru sampai. Astaghfirullah ya Karim. Astaghfirullah, luahnya langit ciptaan Allah. Hak kita duk tengok ni pun langit dunia ya. Nabi tembus 7 petala langit ni bulan Rajab, Isra' dan Mi'raj. Hak kita tengok ni dunia as-sama' ni baru langit dunia, dengan bintang-bintang dia punya luah. Nabi sampai Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nabi sampai di Sidratil Muntaha dan Nabi nampak sebuah syurga namanya Al-Ma'wa. Luah tak tahu nak apa. Allah kata, hampa tak mau ke syurga aku? Punya luah. Lalu Allah sebut sifat ahli syurga. Tu ayat 134. Nak kait dengan infak ni, nak kait dengan suka sedekah. Allah kata ciri ahli syurga dalam ayat 134 tu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah sebut 3. Allah sebut 3. Kamu nak pergi syurga aku? Nah, kamu kena buat 3 benda. Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kamu infak harta kamu
Sama ada kamu dalam keadaan senang, kamu dalam keadaan sempit, kamu hanya mampu 10 sen, 10 sen lah. Tadi ada RM20, tiba-tiba tinggal 30 sen sebab dah beli rokok. Kan? Danghil berapa? 17 lebih ke apa? Saya pun tak tahulah, saya tak isap rokok. Kita katalah kira hampirlah approximate value RM18. Tinggal RM2, RM1 beli coklat, tinggal RM1. RM1 itulah dia infak. Tadi ada 20. Si rokok punya pasal tinggal RM1. Orang yang infak harta, dia kata Allah, orang senang cara senang, orang susah cara susah. Orang kaya infak cara dia kaya, orang miskin infak cara dia miskin, tetapi tetap dia mendapat balasan Allah. Allah letak infak dulu nombor 1. Kemudian baru Allah sebut wal kaziminal ghaith, orang yang menahan marahnya, wal afina 'anil nas, dan orang yang suka maafkan kesalahan orang lain. Tuan-tuan, muslimin muslimat, jadikan infak. Life is giving, kata orang putih. Hidup ni memberi. Hidup ni life is giving. Orang kafir dia punya infak, tuan-tuan. Hei, malu kita. Tu Chelsea punya coach yang kena pecat baru ni, Frank Lampard. Walaupun aku bukan peminat Chelsea. Ustaz minat mana? Rahsia. Frank Lampard kena pecat baru ni. Jurulatih barulah Chelsea. Frank Lampard tu gaji dia seminggu tak berapa, tak tahu nak apa, ratus ribu. Dia infak ke mana? Ada satu rumah pertubuhan yang merawat kanser di kota London. Dia infak tiap-tiap bulan. Kafir. Dia boleh bagi duit gaji dia main bola dekat rumah kebajikan yang merawat kanser lah apalah. Wahal tak ada pahala pun, sebab dia kafir. Kita orang Islam tiba-tiba masih ada sikap menganggap infak sedekah ni leceh punya cerita. Saya tak sembang lagi bos Microsoft namanya Bill Gates. Tak sembang lagi Stephen Hawking. Ni nama-nama orang putih yang pernah duduk berapa bulan. Kan? Mereka punya derma charity, badan-badan kebajikan. Malu kita. Wah, kafir tak ada pahala apa selagi tak mengucap. Kita Islam 5 sen pun ditulis oleh malaikat, 5 sen pun jadi penebus di bumi mahsyar. Tiba-tiba kita jadi manusia yang teruk, yang menganggap ni semua harta kita, awak kita nak bawa masuk dalam kubur. Wal'iyyazabillah. Terompah pun tak bawa, selipar Jepun pun tinggal, 5 sen pun tak bawa, anduk dalam dengan kain kapan. Muslimin dan muslimat, itu hadis pertama, istanzilur rizqa bisadaqah. Kamu turunkan rezeki kamu dengan sedekah. Maknanya nak murah rezeki, kuat sedekah, murahlah rezeki. Yang kedua, Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kamu, peliharalah diri kamu daripada annar, daripada neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu hanya bersedekah sebiji buah kurma. Bagi sebiji buah tamar, ini saja yang saya mampu, Ustaz. Duit saya tak ada, saya hanya mampu sedekah buah tamar. Nabi kata if'al, buatlah selagi kamu boleh lindung dirimu daripada bakaran neraka, walau sebiji buah tamar. Itu dia sedekah.
pendinding antara kita dengan neraka. Dalam mastika hadis yang panjang bagaimana masuk alam barzah, muka nangki tak tunggu dah. Kalau ikut dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, letak saja kita dalam lahat, kambuh, takat lutut dah, katalah tanah tu dah takat lutut dah kambuh, malaikat mai dah. Muka nangki mai dah. Tak habis lagi kambuh, takat lutut dah. Takat lutut penggali kubur tu yang tolong kambuh tu, takat lutut dia tanah tu, muka nangki mai dah. Allahu Akbar, tuan-tuan oi. Ya Allah, takut kita. Ketika itulah Nabi kata keluar semua pertolongan. Kita punya defender keluar, pertahanan yang akan mempertahankan kita. Ujung kepala kita keluar solat, ujung kaki keluar sedekah, belah kanan keluar puasa. Dia tolong defend. Dan paling penting ialah Al-Quran. Al-Quran akan bela kita. Sebab itu saya selalu sebut, jangan putus setiap hari baca Quran. Itulah pembela paling setia. Muka wanangke tengok Quran, dia jam. Walaupun dia akan tanya lepas tu. Dan ingat, kata Imam As-Suyuti, ada orang yang ditanya oleh muka wanangkir, ma rabbuka apa semua ni, ada orang yang boleh jawab dalam masa sepantas kilat. Ada orang yang tak boleh jawab sampai 40 hari. Imam Suyuti sebut 40 hari doa, tak tahu ma rabbuka, man nabiyuka, tak boleh, tak tahu nak jawab. Astaghfirullah, kita baca naik gerun, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Allah, maka sedekah salah satu amalan yang akan membela kita ketika kita sorang-sorang di dalam kubur, tak dengar apa dah. Habis. Tunggu akhirat dia. Tunggu nak jumpa balik akhirat. Nak jumpa balik dalam syurga. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, ini sedekah. Maka jangan ada sifat bakhil, tak elok. Itu yang pertama. Wa anfiqu, infak. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ayat tersebut wa anfiqu fi sabilillah, itu yang dihuraikan di jalan Allah itu, menegakkan agama, berjihad. Tapi kita bahas secara umum bagaimana infak itu pada segala perkara. Tambah sekarang dengan Covid, orang susah, yang tak boleh berniaga, yang makan tak cukup, macam-macam. Kita mampu, kita tolong RM1, RM2. Allah, saya pun WhatsApp saya macam-macam orang minta. Saya kadang saya pun tak mampu. Kan, saya pun tak boleh mengajar PKP baru ni. Ada masjid walaupun dah boleh Mak-Mak izinkan, ada juga masjid yang ambil kaedah berhati-hati, tangguh bulan depan. Pun ada juga. Buat lagu mana? Sabar je lah. My WhatsApp, nak beli beras lah, nak itulah. Kita naik penin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita mampu menolong, subhanallah, ketika kita pun susah, kita tolong orang, astaghfirullahalazim. Apa balasan kita nak sebut melainkan redha, keampunan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan beri belai dan kasih dia. Yakinlah, rezeki tidak pernah salah alamat. InsyaAllah ada di langit, hang punya ada lah. Jangan bimbang. Yang penting, tak ada siapa minta pandemik ini, tak ada siapa minta natang Covid ni, tak ada siapa mau. Kita kena banyak bersabar, berdoa kepada Allah. InsyaAllah vaksin nak main dah tak lama lagi. Yang penakut injek memang penakut sungguh, termasuk aku. Aku pun penakut. Jenis kata jarum ni awal lagi lari. Pi umrah berani, pi umrah suah lalu, pi haji suah lalu.
Tak tahulah, tunggulah. Kena jampi lah aku. Tak ambil vaksin, semalam dah keluar paper dah. Pergerakan akan terhad, tak boleh pergi luar negara. Tu semua cerita tak apa nak sedap baca. Sebab mungkin negara luar akan letak syarat. Kita nak pergi umrah besok, Arab Saudi letak syarat, anda kena injek belum? Dia nak jaga juga negara dia. Nak tanda suruh juga. Lepas tu mereka habak, Kementerian habak pula dah injek tu, kena duduk di situ sekejap dalam setengah jam. Lepas injek tu nak tengok dia melelong tak melelong pula dah. Tu semua bagi semak perut. Sampai Perdana Menteri sebut, jangan takutlah, dia kata, saya pergi Indonesia baru ni, saya tengok Joko, Presiden Indonesia, Widodo, Jokowi, saya tengok relax, tak ada apa. Jokowi dah ni dah injek dah. Tak tahu lah tuan, tunggu je lah. Tapi cerita dia lambat lagi lah. Tu yang lega sikit tu, lambat lagi. Dia bagi frontliner dulu, dia bagi doktor, bagi nurse, bagi bomba, bagi hak kerja-kerja keras dulu. Hak kita esok okok ni lewat. Tapi minggu depan vaksin sampai. Allah, hukum dia harus boleh ambil. Janganlah duk bergaduh bertekak. Cerita dia berani ke tak berani, hak tu je. Aku declare, aku memang penakut. Hampa pun serupa aku, jangan nak gelak kat aku seorang. Sama lah kita. Muslimin dan muslimat sekalian, nak sebutnya ini adalah sifat mulia. Infak fi sabilillah, di jalan Allah. Walaupun begitu, kita hurai secara umum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah pesan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Baik, apa makna? Saya sempat catat, mencampakkan diri ke lembah kebinasaan itu maksud dia 3. Dalam kitab Abrul Asir, kitab tafsir, menyebut yang dimaksudkan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Maksud dia 3. Pertama, dalam berbelanja jangan melampau, jangan membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwani syayatin. Al-Isra. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara mara syaitan. Allah tak suka. So termasuk campak diri ke lembah kebinasaan. Makna pertama, bila kita berbelanja, kita membazir, boros. Baik itu bila beli apa yang perlu, keperluan. Ukurlah baju di badan sendiri. Awak nak handphone, beli. Ukurlah baju di badan sendiri. Berapa harga dia, tengoklah, jangan membazir. Mentang-mentang duit banyak, dia kira tukar handphone dia. Tak ada 6 bulan keluar jenama baru, tukar pula. Hei, apa kejadah perangai lagu tu. Jangan. Itu contoh trend hari ni kan begitu. Membazir tak apa-apa, wal'iyadzabillah. Dan kadang buat kenduri kahwin membazir, macam-macam yang dihias, macam-macam benda yang tak perlu, berlaku pembaziran. Baik itu mereka kata kalau nak kahwin, kahwinlah ni musim Covid, belanja sikit. Mereka kata hikmah ustaz, sikit belanja. Saya kata ya ke? Anak saya 3 orang dah habis semua kenduri lama lagi, awal lagi. Habis dah semua, saya kata. Memang belanja zakat dengan catering, dengan khemah. Lah, dia kata tak ada ustaz, pergi pejabat agama, mihun 1 pinggan jalan. Ui, dia kata lega.
Tempat ada hikmah ni. Duit tak banyak habis. Allahu Rabbi. So kalau belanja, jangan membazir. Itu mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Satu. Dua, yang dimaksudkan lembah binasa itu, jangan bakhil, kedekut. Itu memang sifat yang membinasakan. Bakhil, tergenggam. Ni duit ni aku punya, la haula wala quwata illa billah. Ada hak orang lain dalam duit kita, hak orang susah. Ni malam ni dah Jumaat, besok pagi tengoklah WhatsApp masuk, wakaf sana, wakaf sini, infak sana, infak sini, macam-macam masuk nanti. Hari Jumaat kan, hari yang penuh keberkatan. Kita jangan bakhil. Mampu RM10, RM10. Jangan rasa harta ni kita pegang, kita punya semua. Jangan. Itu sifat yang membinasakan. Sebab nanti bila mati, kita tak bawa semua harta kita, tak ada, tinggal. Maka yang menjadi harta kita, apa yang telah kita infak, yang kita wakaf, itulah harta kita. Duit kita habis tak ada, dah tinggal dalam bank, boleh ke anak. Kan, anak ambil, anak kalau ingat kat kita, wakaf. Isteri saya meninggal, cek dalam akaun dia adalah sikit duit, saya wakaf semua. Saya wakaf semua. Wakaf ke semua, biar dia bahagia di alam barzah. Tak ada pasal adalah saya tinggal dalam RM60, begitulah. Hak lain saya wakafkan semua, bagi pahala. Tu cara kita tolong orang yang sudah pergi. Untuk kita faham, bakhil tak ada tempat dalam Islam. Jangan ada sifat bakhil. Dia ada dua tu. Pertama dia panggil bakhil, kedua dia panggil asyuh. Alif lim, alif lam shin ha, asyuh. Pertama bakhil. Apa makna bakhil? Harta kita tak nak bagi kat orang. Kedekutlah bakhil. Piramli buat filem Haji Bakhil tu lah. Dan Haji Bakhil bin kedekut. Tengoklah, Piramli punya buat filem, sampai anak sendiri tension, pak punya kedekut, empuk pintu kereta, tercabut pintu. Beli mesin jahit punya payah, tapi Cikgu Murni datang. Bila sampai Cikgu Murni, hilang demam. Gatai punya orang tua, dah hilang demam. Budak-budak mai bagi RM1, budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Cikgu Murni datang, ambil banyak mana. Tu Piramli buat filem. Cuma ada satu scene tu saya tak berapa berkenan, dalam filem Madu 3 tu kan, ujung tu waktu dia terjun dalam parit tu kan, bila tiga bini dia duduk atas jembatan tu, dia main-main, kalau tak boleh terima apa, aku cerai kau semua kan. Dia sebut cerai 3 orang. Itu salah di sudut Islam, jatuh dah talak kan. Yang itu tak berapa kena lah slot yang tu. Itu tak elok, itu memang jatuh talak. Sebab dia cakap lafaz yang soreh walaupun dalam filem, tapi lepas tu terima balik, itu tak kena lah. Di sudut hukum jatuh. Jatuh hukum, cuma dah jadi filem begitu. Tak kena. Tapi Pak Haji Bakhil memang sempoi. Memang sempoi. Cerita orang kedekut, na'udzubillah, teruk perangai sampai anak pun penin. Anak kalau penin dekat kita habis. Ada satu family, anak dia mai jumpa saya. Ini cerita betul. Dia kata, Ustaz, ni betul, saya tak bohong. Dia kata, Ustaz, ayah saya kena Parkinson. Oh sudah, Parkinson kan, menggigil. Saya kata, teruk ke? Lama dah ke? Dia lagu ni Ustaz, dia Parkinson ni, dia main bila kami minta duit. Oh ni cerita betul. Anak tu main jumpa saya. Saya kata, mampus pak lagu ni. Anak tu nak beli komputer 3,000 pak dan nak gigil Parkinson terus. Aduh, haru betul lah. Wah, anak tu nak mengaji je pun, nak beli laptop baru ke apa, dan dia kata, apa tak boleh cakap gitu ke ayah, tak elok, berdosa kata. Loh, pak lagu tu perangai kena Parkinson kerap.
Aduh, haru betul muslimin dan muslimat. Itu bakhil. Duit kita, harta kita orang lain tak boleh ambil, itu bakhil. Kita kira kita ya. Yang kedua dia panggil asyuh. Alif lam shin ha, asyuh. Asyuh ni harta kita tak bagi orang, orang punya harta pula kita nak rembat. Cilakui punya orang. Harta kita tak nak bagi, orang tu punya kita nak sapu. Aduh, cari jalan nak rembat harta orang. Dah lah hang kedekut, harta orang hang rembat. Tu dia panggil asyuh. Itu dalam Quran Allah kata, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang berjaya melindungi diri dia daripada asyuh, maka dia sudah mencapai kejayaan. Tu dia. Allah tak sebut bakhil, Allah sebut asyuh. Kenapa? Asyuh lebih teruk pada bakhil. Wal'ayazabillah. Baik, dua. Dan yang ketiga, maksud diri, jangan campak diri ke lembah binasa. Maksud yang ketiga ialah bila kita infak harta, kita rasa sempit, kita rasa susah, kita rasa harta kita kurang, kita rasa sat lagi bankrupt, kita rasa sat lagi tak boleh makan. Tu dia. Setan dah mula main. Nanti sampai juzuk 3 ada ayat dia, juzuk 3 ni baru juzuk 2. Nanti sampai juzuk 3 kita akan nampak benda ni. Saya akan baca nanti ayat dia sampai juzuk 3 ayat 200 lebih, insya-Allah. Sampai nanti kita akan tengok bagaimana sifat ini wujud. Iaitu bila nak bagi ya rasa sat lagi dah tarik dah tu tabung Jumaat tu 50, alamak, masuk balik. Cari punya lama. Tengok RM1. Ni baru betul. Apa? Gaji 10,000 sebulan. Gaji 8,000 sebulan. Mampuskah seminggu RM50? Mati ke kita? 8,000 gaji, 50 kali 4 minggu baru 200. Mati ke 200 kita bagi kat tabung masjid sebulan? Tapi itulah sifat. Dia kira RM1 lah. Dia bagi RM1, dia akan kata aku bagi kat orang lain tak bagi, lena. Hang kalau kira mujak lagu tu, hang tak berjaya. Hang takkan advance dalam berderma. Tu antara contoh rasa susah, rasa bakhil. Wah, duit dalam bank 30,000. Wah, nak buat mati kah? Dah tarik 50, pergi masuk balik. Member pula tengok dia duk geleng kepala, malu. Tarik RM1. Yang ni. Oh, jangan tuan-tuan. Kalau dah tertarik 50, bagi je lah. Silap lepas Jumaat dia jumpa Tok Imam. Dia kata silap bagi. Tok Imam cek tengok dalam tabung. Kau ada 50 tu saya punya. Saya nak bagi RM1. Mampus. Suruh Tok Imam terajang pungkok dia. Perangai huduh. Merasakan sempit, susah dan sebagainya. Itu dia panggil sifat yang membinasakan. Baik. Dan bahagian terakhir ayat, wa ahsinu, buat baiklah, ahsin. Baik, itulah dalam suratul Qasas ada perintah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Oh, cantik ayat. Walaupun makna dalam ayat ini wa ahsinu tu makna kita membaiki amalan. Kita bagi amalan kita jadi cantik lagi. Begitu kalau semayang kemas elok, kalau puasa kan kita sulam-sulam sikit, puasa sunat apa semua, kita mentahsinkan amal ibadah kita. Itu maksud ayat ni. Tapi kalau kita sebut di sudut umum, kita boleh tafsir dengan kepelbagaian mafhum. Antaranya saya ambil dalam suratul Qasas ayat 77 kalau tak silap saya, ataupun 78. Apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allahu akbar. Cantik ayat. Allah kata apa? Wa ahsin, dan berbuat baiklah engkau. Kalau buka tafsir, maknanya buat baik pada manusia. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah telah buat baik pada engkau. Cantik tuan-tuan.
Allah minta dekat kita, hidup ni tolong buat baik kat orang. Jangan nyaya orang, jangan santau orang, sihir orang, khianat orang. Jangan. Dengan orang ni ahsin, kamu buat baik. Kama, seperti mana ahsanallahu ilaik, seperti mana aku Allah buat baik kat kamu. Allah tak buat baik kita. Segala nikmat Allah bagi, kesihatan, nikmat rumah tangga, ilmu, apa Allah tak bagi kita? Allah punya baik kat kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita nak buat jahat kat orang. Jangan. Tak elok perangai itu. Waktu dia duduk. Itu tafsiran secara umum. Konteks 195 Al-Baqarah, wa ahsinu itu bermakna tahsin amal ibadah, bagi perfect, bagi elok. Jangan duduk di takut lama. Begitu. RM1 aja, up sikit RM5. Kan RM50 kan pengsan pula, terkejut. Lalu duduk RM1, tiba-tiba bagi RM50. Demam 5 hari bersamaan RM50. Sehari mewakili RM10. 5 hari demam. Tak mau. Pelan-pelan bagi RM10 dulu. Pelan-pelan. Itu maksud ahsinu. Kalau semayang, pelan-pelan kita backup dengan semayang sunat. Banyakkan semayang sunat. Oh, nak bangkit tahajud, tak mampu, 2 rakaat cukup. Kata almarhum Syekh Ali Jabir yang meninggal baru ni, Indonesia kan. Almarhum Syekh Ali Jabir kata, cukup dengan engkau 2 rakaat tahajud dan 1 witir. Cukup. Lah 6.24 subuh, 6.25, 6.24. Pukul 6 kita semayang 2 rakaat tahajud, lepas tu witir 1. Kata almarhum Syekh Ali Jabir, memadai. Cukup dah. Kira semayang malam dah tu. Kot tak mampu nak bangun 3 suku, nak bangun pukul 4, tak mampu, kita keletihan. Yang tu sudah, kata Syekh Ali Jabir almarhum. Moga Allah merahmati dia di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ini dia yang kita kena baiki amal ibadah kita. Itu maksudnya. Lalu hujungnya, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah cinta, kasih kepada satu golongan, iaitu golongan muhsinun, golongan yang suka buat baik, golongan yang suka melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung bulan depan. Ada 1 slot lagi sebelum kita puasa. Kan bulan depan, bulan 3 puasa 13 April insya-Allah. So bulan depan kita sambung ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nanti kita akan tengok hukum haji tamattu'. Kalau sempat saya habiskan 1 ayat tu bulan depan, habislah. Kalau tak, kita sambunglah lepas hari raya, InsyaAllah. Tapi bulan depan kita akan mula bahas 196 Al-Baqarah. Kesimpulan 195 pada malam ini adalah yang pertama, jangan kita rasa berat infak harta benda kita di jalan Allah, di masjid, rumah anak yatim, orang susah, apa saja kita bantu sekadar mana kita mampu. Yang kedua, jangan lempar diri ke lembah kerosakan seperti bakhil, seperti membazir, seperti merasakan kita jadi fakir miskin kalau kita infak. Itu semua sifat yang membinasakan. Dan yang ketiga, baiki amalan kita dengan kita menambah amalan, mencantikkannya dan sebagainya. InsyaAllah jumpa bulan hadapan. Jangan lupa besok bermula PKPB. Patuhlah segala arahan, SOP dan sebagainya. Walaupun kelonggaran itu ada sedikit banyak dah kelonggaran dia, cuma patuh itu suatu perkara yang kita mesti ambil maklum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.